Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak tengok macam mana nak membaca graf ataupun jadual taburan normal. So kita tengok taburan graf taburan normal. So dekat sini saya bagi contoh soalan. Okey, probability Z lebih besar daripada 0.123. So kamu apa yang pertama yang kamu kena buat bila dapat soalan-soalan macam ni, soalan-soalan tajuk normal piawai, bila kamu dah dapat dia punya probability PZ. So PZ, jadi dah tukar kepada PZ, maka kamu lukis dia punya bell shape graph dia. Okey, so bila kamu dah lukis bell shape graph dia, lorikkan tempat yang betul. So lebih besar daripada 0.123. So nilai Z adalah nilai di paksi X ni. Ini nilai pada paksi X. Manakala ni nilai kawasan belorik ni, nilai kawasan belorik ni adalah nilai probability dia. Dia punya kebarangkalian dia. So kebarangkalian dia dekat sini. Ini adalah nilai kebarangkalian dia. So kena ingat yang tu. Kawasan belorik, nilai kebarangkalian. Z, nilai Z iaitu pada paksi X, nilai pada paksi X. Kosong ke sebelah kanan positif, kosong ke sebelah kiri negatif. So nilai Z boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Tetapi nilai probability hanya di antara 0 sampai 1. Sebelah kanan separuh daripada bell shape ni adalah 0.5. Separuh lagi 0.5 lagi. Okay, kita tengok dia punya jadual. Okey, jadual yang diberi dalam exam ialah jadual kebarangkalian hujung atas sahaja. Jadi gambar dia mesti macam ni. Dia mesti hujung atas sahaja, tak boleh kawasan belorik tu belah kiri, tak boleh. Dia mesti belah kanan. Belah kanan pula mesti Z yang positif. Z yang positif sahaja ada. Okey, mana nilai Z? Nilai Z ni ni. Ini nilai Z. Ni yang saya tunjuk ni, kemudian belah sini ke atas. Manakala nilai yang dalam ni ialah nilai-nilai kebarangkalian. Okey, so yang dalam ni adalah nilai kebarangkalian. So kena ingat yang tu. So kalau gambar graf macam mana, mana kebarangkalian? So kawasan belorik kebarangkalian. Nilai Z adalah nilai yang dekat paksi X. Manakala dalam jadual, nilai Z adalah nilai dekat sisi ni, tepi ni, tepi atas dan bawah. Okey, manakala nilai kebarangkalian adalah nilai yang kat dalam ni, yang kat dalam ni. Okey, so ini adalah nilai kebarangkalian. Okey, kita tengok probability Z. Mesti Z baru boleh baca dalam graf. Kalau bukan Z, tak boleh baca dekat dalam graf. Kalau dia X, tak boleh baca dekat dalam ni. Okey, so mesti tukar pada Z dulu. Rumus nak tukar pada Z, apa dia? X sama dengan Z sama dengan X tolak min per dengan CCM piawai. So kita tengok 0.123 macam mana nak baca. So Z yang pertama ini dua nombor pertama. Okey, dalam nilai Z tersebut. Okey, dua nombor pertama. Okey, so 0.1. So 0.1. So 0.1. Di mana 0.1? Ni 0.1. So kita nampak itu garisan 0.1. So semua ni adalah 0.1. Okey, 0.1 apa? 0.12. So 2 ni di mana? Di kotak yang kedua ni. Ni 2. So ini 2. So 2. So dia punya persilangan adalah 0.4522. So ini adalah nombornya, kebarangkaliannya. Tetapi tak boleh lagi sebab ada 3 dekat belakang. So 0.123. So 3 ni nak baca kat mana? Baca dekat minus, dekat tolak. Okey, so 3, mana 3? Dekat sini 3. So tolak dengan 12. Siapa yang nak kena tolak ni? Okey, so macam mana nak tolak? Kita tengok. So kita dapat 0.4522 dekat sini, 0.4522 tolak 12. Okey, 12 tu tolak daripada belah kanan, jangan tolak daripada belah kiri, tak betul. Okey, tolak daripada belah kanan. So tolakkan saja, dapatlah nilai dia 0.4510. 0.4510 itu adalah jawapan bagi probability Z lebih besar daripada 0.123, iaitu kawasan belorik warna hijau ni. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Soalan bagi probability Z lebih kecil daripada 0.321. Positif tak nilai Z? Nilai Z dia positif. Belah kanan. Okey, so kita lukis dulu dia punya gambar, dia punya graf. Okey, so bell shape graph kita baca. Oh, ini dia bell shape graph dia.
Okey, so M adalah positif. Positifnya ialah 0.321. So nilai M ialah 0.321 nilai M. Nilai probability pula yang dia nak adalah dekat sini. Tetapi dalam graf dalam berjadual hanya boleh baca sebelah atas saja. Jadi kita tengok sebelah atas dekat sini saja boleh baca. Tapi belah sini tak boleh baca. So kamu kena ingat probability tadi saya dah bagi tahu luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni hanya maksimum dia adalah 1. Dari negatif infinity sampai infinity nilainya adalah 1. Sebelah 0.5. Semua sekali 1. Maksudnya yang ini tambah yang ini sama dengan 1. Jadi kamu boleh baca yang ini daripada graf. So macam mana nak baca? So nilai M tadi 0.321 dekat sini. So yang kamu boleh baca dalam graf nilai Z dia ialah 0.321 sama dekat sini. Ini dengan ini adalah nilai yang sama. Yang ini kawasan ni kebarangkalian tambah dengan kebarangkalian ini sama dengan 1. So Z lebih besar daripada ini, daripada 0.321. So kalau kita baca daripada graf hanya boleh baca Z lebih besar daripada 0.321. So itu kawasan hijau. So kita nak cari 0.3. So 0.3 di situ. Okey, 2 di sini. Okey, ini dia punya persilangan. 1 dekat sini tolak dengan 4. So bacanya 0.3745 tolak 4. So dapat nilai ini. Okey, itu nilai bagi kawasan hijau. Tapi yang nak dicari sebenarnya adalah kawasan merah. So tolak 1 tolak kawasan hijau, dapatlah kawasan merah. So dah nak cari kawasan merah. Kawasan merah tu kawasan soalan yang soalan tanya. So tolakkanlah 1 tolak dengan 0.3741, dapatlah kawasan merah, iaitu 0.6259. Okey, so itu contoh 2. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. So soalan bagi probability Z di antara negatif 1.584 sampai 0. So kalau kita lukis graf, dapatlah kawasan macam ni. Okey, so bila kita lukis graf, so kawasan Z nilai Z dia negatif. Jadi sebab itu saya letak di depan sini. Okey, M negatif kan. So sampai ke 0 dekat tengah-tengah. Okey, ini min dia 0. So 0 sampai negatif M sampai 0. So kawasan, ingat kawasan yang boleh dicari dalam jadual hanya kawasan hujung atas petir. So kita tengok kawasan yang boleh dicari hanya kawasan ini. So kawasan ini sama dengan kawasan ini. Bezanya adalah M yang ini dengan M dengan Z. M dengan Z adalah sentiasa positif dan negatif. Sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Kawasan ini sama dengan kawasan ini. M negatif, yang ini Z mesti positif. Okey, maksudnya kalau ini negatif 3, yang ini mesti positif 3. Macam tu. Kawasan ini sama dengan kawasan ini. Okey. So kita hanya baca petir sahaja. So kita baca 1.584. Sini 1.584. Sini negatif 1.584. So 1.584 dalam jadual kita dapat 1.5. Di mana 1.5? Okey, sini 1.5. 8 di mana ni? 8. 4 di mana 4? Ini 4. Okey, so kita baca persilangan 0.571 tolak 5. 0.571 tolak 5. So dapat 0.0566. Okey, itu adalah kawasan di sini, kawasan hijau. Jadi kawasan hijau belah sini sama dengan kawasan hijau belah sini. Kita nak cari kawasan biru. Jadi sebab apa kawasan biru? Negatif 1.854 sampai 0. So kawasan biru ni. So nak buat macam mana? Separuh adalah 0.5. Jadi 0.5 tolak dengan yang kawasan hijau. Yang kawasan hijau ini. Okey, so tolakkan, dapatlah 0.4434. 0.5 tolak 0.0566. Okey, so kita tengok soalan contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita nak cari M ni dekat sini. M ni adalah nilai apa? Nilai Z kecil tu tadi. Yang ini nilai apa? Nilai kebarangkalian 0.3005. Ini adalah nilai kebarangkalian. Jadi kita tengok nilai kebarangkalian di 0.355. So kamu tengok nilai dia kecil daripada 0.5. Simbol dia lebih besar. Jadi kamu buat dia punya bell shape lebih besar daripada M.
So sebelah kanan, kawasan loritnya sebelah kanan, tetapi nilainya tidak melebihi 0.5. Jadi tak boleh lebih daripada garis tengah. So kawasan berlorit hanya 0.3. So kawasan warna hijau ni nilai dia adalah 0.3005. Ini lebih besar. Kalau dia simbol lebih kecil, kawasan dia sebelah sini. Okey. So yang ni simbol dia lebih besar. So yang ni kawasan dia. So kawasan dia kat situ. So kita terus tengok kepada graf. Okey, jadual. Okey, so baca jadual ni macam mana nak baca? So ini adalah nilai kebarangkalian. Jadi nilai kebarangkalian yang mana? Dalam ni. Okey, so nilai kebarangkalian kat dalam ni. So mana dia 0.3005? Kita kena cari 0.3005. So cari. Mana dia 3005? Mana 3005? Tengok 31. 3050, 3015, 2981. So dia di antara 3015 dan 0.2981, di antara dua ni. Jadi kita tandakan, oh ini dianya. Dia berada di antara ni. Okey, so nak baca yang mana? Ambil yang lebih besar. Okey, dia di antara. So ambil yang lebih besar. So 0.3015. So kita tandakan dia punya baris dan lajurnya. Okey, dan tolakkan dengan berapa ni? Nak kena dapat 3005. 3015 nak dapat 3005 kena tolak 10. Jadi cari tolak 10. So tolak 10 ada dekat sini. So kawasan dia kawasan 3. So bacanya ni Z dia ialah 0.523. So 0.523 itu adalah nilai Z. Nampak ni? So 0.523. So nilai probability Z lebih besar daripada 0.523 sama dengan 0.3005. Okay, kita tengok. Jadi M sama dengan apa? So compare balik, M sama dengan 0.523. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, satu lagi last contoh. Okey, so Z lebih kecil daripada M. Probability Z lebih kecil daripada M. Seperti yang saya kata tadi, kalau ini lebih kecil, so kawasan berlorit dia sebelah kiri. So yang ini nilainya lebih besar daripada 0.5. Jadi kawasan berlorit belah kiri melebihi garisan tengah. Okey, nampak ni. Kawasan berlorit di sebelah kiri melebihi garisan tengah. Okey, so nilai ini adalah nilai Z dia. Nilai Z dia A ni. Okey, so kawasan lebih kecil daripada Z ni sama dengan 0.7826. Ingat, dalam jadual tak boleh baca lebih kecil, hanya boleh baca lebih besar satu dan kecil daripada 0.5. So kawasannya, ingat yang ni sebut tadi. So kawasannya ialah yang kita boleh cari adalah kawasan belah sini. Jadi nak cari kawasan belah sini punya luas, punya probability. Ini nilai probability tadi kan. So nak cari nilai belah sini, macam mana nak buat? Satu tolak kawasan yang berlorit ni, kawasan yang belah sini kan. Satu tolak ni dapatlah yang belah sini. Belah sini sama dengan yang hijau ni. So dapat berapa? 0.2174. So 0.2174 ni kawasan kat sini, itu adalah kebarangkalian. Tabuk kebarangkalian probability Z lebih kecil daripada M. So kebarangkalian ini adalah nilai kebarangkalian dalam ni, 0.2174. So nak cari dekat sini sama juga kita kena carilah kebarangkalian. So kebarangkalian bukan nak baca kat sini, tapi baca kat yang dalam. 0.2174. Mana 0.2174? 2174, 2174, 20, 2177, 2148. So dia di antara yang ni. Bila di antara yang ni, so kamu tandakan. Okey, dah tanda. Kemudian barisan dia, laju dia ambil yang lebih besar. So yang kat sini. Kemudian nak tolak berapa untuk dapat 74 nak kena 77, kena tolak dengan 3. Okey, so tolak 3, so dekat sini. So baca tolak 1 lah. So bacanya 0.781. So 0.781. So nilai Z nya dekat belah sini. So Z nya ialah 0.781. Tapi kita bandingkan balik, oh nilai Z dengan nilai A ini adalah positif, ini pun positif. So nilai dia adalah sama. Jadi nilai M ialah benda yang sama. Okey, nilai M ialah 781, 0.781. Sama juga. Okey, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir kita tengok yang ni pula. Okey, yang ini
Z lebih besar daripada M. Okey, Z lebih besar daripada M. So sama tadi kita lukis di punya gambar. So Z lebih besar daripada M 0.8333. Lebih besar kawasan belorik belah kanan. Belah kanan ya. Okey, tengok dia lebih daripada 0.5. Jadi kawasan belorik lebih daripada garisan tengah. Jadi kawasannya adalah kawasan sewarna merah. So kawasan warna merah. Okey. So kamu kena pandai melukis ni. Tak pandai lukis nanti kamu akan confuse. Okey, jadi yang kamu boleh baca, ingat dalam graf hanya boleh baca ini sahaja. Nampak ni? Macam ni. Jadi macam mana nak cari belah ni? Belah sini sama dengan sebelah sini dia. Okey, sebelah sini sama dengan sebelah sini. Sebelah sini sama dengan sebelah sini. Okey, jadi kamu boleh cari luas yang ni ataupun luas yang ni. Sama Okey, jadi bezanya ini adalah negatif, ini adalah positif. Sama macam soalan tadi. Okey, so nak cari kawasan luas kawasan ni 1 tolak 0.8333. Kenapa 1 tolak? Luas ke semua sekali di bawah graf sama dengan 1. Jadi 1 tolak kawasan yang ni sama dengan kawasan ni. Kawasan ni sama dengan kawasan ni. Jadi kamu boleh cari. So bila 1 tolak, so dapat 0.1667. So cari dalam jadual 1667. So di antara ni, so ingat ambil yang belah kanan. Okey. So yang belah kanan, so dapat 1685. Nak tolak dapat 667, kena tolak dengan 18. Okey, tolak 18, jadi dia ada kat situ. So bacanya 0.967. 0.967 adalah nilai Z yang ini. Jadi bila kita compare balik, ini adalah negatif. Jadi negatif 0.967. Okey. So negatif 0.967 itu adalah nilai dekat sini. Jadi nilai M ialah negatif 0.967. Okey, sekian. Terima kasih.